Okey, Assalamualaikum. So sekarang kita akan sambung 4.2. Okey, 4.2 Okey, 4.2 kita akan mulakan sebelum kita tengok macam mana British menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Okey, ingat bila saya kata negeri-negeri Melayu Utara itu adalah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu PKKT Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Okey. Jadi kenapa British berminat menguasai Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni? Ada 5 sebab sebenarnya. Okey, ada 5 sebab. Okey, yang pertama adalah kedudukan strategik. Okey. Kerana terletak di laluan perdagangan antara Siam dan juga Singapura. Okey, kedudukan strategik Okey, kedua adalah sebenarnya ni yang utamanya British sebenarnya nak menghalang kemasukan kuasa barat yang lain. Okey, antara kuasa barat yang masuk adalah Perancis dan Jerman. Banyak lagi lah, contohnya Amerika Syarikat, Rusia, tapi pilih dua. Cikgu saya tak nak Perancis dengan Jerman, cikgu saya nak Amerika Syarikat. Suka hati awak lah suka hati awak lah. Jadi ada dua kuasa barat yang waktu dekat situ. Okey, kerana kuasa barat yang lain juga berminat untuk dapatkan bahan mentah. Macam mana British berminat untuk dapatkan bahan mentah dekat negeri Melayu, kuasa barat yang lain pun juga berminat untuk dapatkan bahan mentah dekat negeri Melayu. Okey. Dan sekiranya kuasa-kuasa barat yang lain berjaya menjajah ataupun mengambil negeri Melayu Utara ini, maka ia boleh menjejaskan perdagangan British di negeri-negeri Melayu. Jadi itu yang British tak nak. Okey, itu yang British tak nak. Okey, selain daripada itu adalah negeri-negeri Melayu Utara adalah mempunyai kekayaan sumber hasil. Okey. Contohnya dari segi Kedah dan Perlis. Kita tahu, awak pun dah belajar geografi, Kedah dan Perlis merupakan kawasan tanaman padi. Sebab itu dia adalah merupakan pembekal makanan. Dan juga seperti hasil pertanian dan juga penternakan. Padi awak tu lah yang beras tu contoh. Okey. Bagi Kelantan dengan Terengganu pula, walaupun dia bukan pembekal makanan, tetapi dia adalah aktif dengan aktiviti pembuatan. Antaranya seperti pertukangan dan juga pembuatan kapal atau pembinaan kapal. Selain daripada itu, Kelantan dan Terengganu juga menjadi pembekal kepada pelbagai barang lah kepada pedagang dekat Singapura. Jadi, negeri Melayu Utara masih lagi memberi kepentingan ekonomi kepada British. Sebab tu British berusaha untuk menguasai negeri Melayu Utara. Okey. Kemudian, kalau British berjaya menguasai negeri Melayu Utara juga, British boleh membina jalan raya dan kereta api yang boleh menghubungkan Burma dan Pulau Pinang. Okey. Burma sekarang adalah Myanmar. Negara Myanmar. Okey, dekat dengan India. Okey, kenapa British nak bina jalan raya kereta api? Supaya British boleh mempunyai hubungan terus dengan India. Apa kaitan India ni kat sini ni? Kan sekarang kita nak cerita negeri Melayu Utara, apa kaitannya dekat India? Sebab sebelum British menjajah tanah Melayu, British sebenarnya dah lama menjajah India. Jadi British ada kepentingan ekonomi kat situ. Jadi British bercita-cita untuk membina jalan kereta api daripada India sampai ke Pulau Pinang. Jadi untuk jalan itu masuk dekat Pulau Pinang, dia mesti lalu dekat Perlis dan juga Kedah. So kalau British berjaya mendapat Perlis dan Kedah, British boleh membina jalan kereta api itu untuk menghubungkan antara Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Itu cita-cita British Dan akhir sekali British menggunakan slogan beban orang putih. Tuan tambah saya tertinggal sebenarnya. Kita ringkaskan je lah Nombor 5, menggunakan slogan beban orang putih. Okey. So yang ini saya dah terangkan. Pergi satu lagi next video, nanti awak boleh rujuk. Okey, boleh rujuk untuk senangkan lah untuk yang ini. Bukan maksud saya untuk memudahkan awak untuk buatlah. Saya asingkan video tu Okey. Jadi, soalan dia, bagaimana British menguasai negeri Melayu Utara? Untuk hari ini kita hanya fokus pada macam mana British menguasai negeri-negeri Melayu Utara saja iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Okey. Kita tengok British ni seorang yang sabar, seorang yang tidak berputus asa, seorang yang bijak
memanipulasikan keadaan. Jadi British tidak terburu-buru untuk menguasai secara agresif. Okey. British menguasai negeri-negeri berikut adalah secara berperingkat. Okey, berperingkat Okey. British menyedari bahawa negeri-negeri ini adalah di bawah naungan Siam. Okey, naungan Siam. Sebab apa? Kalau awak tengok sebelum ni, semua hubungan luar negeri-negeri utara adalah ada mempunyai kaitan dengan Siam. Oleh itu, British rasa British harus menggunakan satu lagi strategi perjanjian yang bukan secara agresif untuk mengelakkan masalah. Dengan siapa? Masalah dengan Siam lah. Okey. Okay. So, Kedah, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ada hubungan dia dengan Siam. Jadi, menariknya, macam mana British menguasai negeri utara, British menguasai sekaligus. Dia tak macam bab 2, bab 3, British ambil satu negeri kan. Okay, tak, dia kuasai sekaligus. Okay. So, sebenarnya apa kaitannya negeri-negeri utara dengan Siam? Okay. Kalau perasan masa bab 1, kita ada cerita tentang Sultan Kedah kan. Kena menghantar bunga emas kan. Okay. Bukan Sultan Kedah je kena hantar bunga emas. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu juga menghantar bunga emas kepada Siam. Setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Okay. Masalahnya adalah Sultan-Sultan negeri-negeri utara menganggap penghantaran bunga emas kepada Siam adalah sebagai tanda persahabatan. Okay. Tetapi Siam pula menganggap penghantaran bunga emas kepada Siam menunjukkan tanda ketuanan Siam. Maksudnya Siam ni lagi besar daripada negeri utara dan juga tanda patuh kepada Siam. Maksudnya negeri utara perlu mengikut apa yang Siam putuskan. Macam tu. Okay, patuh. So ada 2 sebab. Ni ada kaitannya dengan latihan struktur lepas ni. So tengok betul-betul. Okay. Jadi British menggunakan perjanjian, perjanjian untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara. Okay, sekarang cuba kita tengok tahun daripada tahun 1826 sampai 1909. Okay, British telah menghaluskan tindakan dan cara dia. Akhirnya dia akan berjaya juga mencapai matlamat dia. Itu sikap, kalau soalan tulis apakah pengajaran belajar dari British, sikap tidak berputus asa. Tengok masa 1826. Sebenarnya pada tahun 1826, ini semua perjanjian antara British dengan Siam je tau. Okay. Daripada tahun 1826, sebenarnya adalah selepas British berjaya mendapat Pulau Pinang dan seberang perai daripada Sultan Kedah. Tapi disebabkan British tahu Sultan Kedah ada hubungan dengan Siam, British tak nak ada masalah dengan Siam. British tak nak bila British duduk kat Pulau Pinang ada orang kacau. Jadi British dengan bijak ni adalah pergi berjumpa dengan Siam dan tanda tangan perjanjian Beni 1826. Tunjukkan rasa hormat dia kepada Siam. Tunjukkan dia macam iktiraf Siam ni sebagai tuan besar. Jadi menyebabkan Siam setuju untuk mengesahkan pendudukan ataupun kedudukan British di Pulau Pinang kat sini. Jadi kesan perjanjian Beni 1826 ni adalah British berjaya menjajah Pulau Pinang. Kemudian perjanjian Sulit. Tujuan je perjanjian Sulit adalah untuk menghalang kuasa lain bertapak. Itu faktor-faktor yang kedua, kenapa British berminat menguasai negeri utara tapi tidak berjaya. Adakah British berputus asa? Tidak. 2 tahun selepas itu, British cuba untuk buat perjanjian sepadan. Untuk menetapkan sempadan. British berjaya tak? Yes, British berjaya bertetapkan sempadan. Adakah British berpuas hati? Tidak. British datang lagi jumpa Siam pada tahun 1902. Sama juga, tujuan dia untuk menghalang hubungan luar Kelantan dan juga Terengganu. So masa tu Kelantan Terengganu ada hubungan dia dengan luar lah dengan Amerika Syarikat masa tu. Berjaya tak British halang? Masih lagi tidak berjaya menghalang hubungan luar. Akhirnya pada 1909, kalau tengok panjanglah cerita tentang perjanjian 1909 perjanjian Bangkok 1909,
British memaksa negeri-negeri Melayu untuk menerima seorang lagi penasihat British. Okey, nampak tak permainannya di situ? Okey. Dekat bab 3, awak tengok British berjaya meletakkan seorang resident. Jadi untuk nampakkan sebenarnya resident dengan penasihat tu sama, British menukar nama menjadi penasihat British. Okey. Dan berjaya tak British? Yes, British berjaya memaksa negeri-negeri utara untuk menerima seorang penasihat. British tak tanda tangan pun perjanjian dengan sultan-sultan setiap negeri macam yang British buat dekat bab 2 dan bab 3. Okey. Tapi British buat perjanjian dengan Siam. Kenapa? Sebab British dah kaji dah. Sultan yang paling berpengaruh dekat negeri utara adalah Siam. Sebab tu British menggunakan Siam. Sebab tu British tanda tangan perjanjian dengan Siam. Okey. Okey. So, tengok sini. Mengapakah Perlis? Tengok muka surat 6. Okey. Ini adalah macam nak kukuhkan punya pemahaman. Mengapakah Perlis Kedah, Kelantan, Terengganu menghantar bunga emas kepada Siam setiap 3 tahun sekali? Satu markah. Tadi saya cerita. Okey. Bagi kerajaan, tengok balik yang sebelum ni. Tengok balik yang sebelum ni. Ni. Okey. Tengok sebelum ni. Yang ni. Okey. Bagi kerajaan Siam, penghantar bunga emas negeri Melayu bukan sebagai persahabatan. Jelaskan. Yang tadi itulah 2 sebab. 2 sebab. Tadi, tengok balik. Apakah strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai Perlis? Ini semua satu markah, ringkas. Kalau satu markah ataupun dibagi bentuk macam ni, tak perlu tulis intro ayat lengkap, semua tak perlu. Terus jawab sahaja soalan. Okey. So, habis untuk 4.1 dan 4.2. Okey. So, boleh terus jawab soalan objektif. Okey.